Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua cikgu-cikgu. Saya harapkan semua cikgu-cikgu berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Alhamdulillah kita telah pun dilantik sebagai guru pembimbing. Jadi sebagai guru pembimbing ini akan ada tuntutan yang boleh dibuat. Hari ini saya akan menerangkan salah satu tuntutan yang boleh dibuat iaitu tuntutan perjalanan menghadiri taklimat. Ada beberapa dokumen yang perlu disediakan untuk menuntut tuntutan alam perjalanan menghadiri taklimat. Yang pertama sekali, kita perlu kemukakan borang kenyataan tuntutan alam perjalanan dalam negeri. Borang tuntutan ini saya dah lampirkan dalam QR code dan juga saya lampirkan dalam drive yang saya telah kongsikan dengan cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu boleh ambil daripada drive yang telah saya sediakan. Okey. Pada borang tersebut saya sudah masukkan beberapa maklumat. Jadi maklumat selebihnya cikgu-cikgu boleh buat penambahan. Berikutnya, kita perlukan satu salinan surat jemputan taklimat guru pembimbing praktikal. Okay, surat ini kita edarkan bersama-sama dengan surat penempatan. Walau bagaimanapun, surat ini kita sediakan juga di dalam drive sebagai rujukan cikgu-cikgu semua untuk memukakan tuntutan. Kemudian, kita memerlukan satu salinan kad pengenalan, satu salinan muka hadapan bank ataupun penyata bank. Buku penyata bank ni merujuk kepada bank gaji ya cikgu-cikgu. Jangan letak akaun orang lain. Jangan letak akaun kedua, ketiga cikgu. Ya, sebab baru-baru ini kaedah pembayaran hanya dibuat kepada akaun gaji sahaja. Kemudian cikgu-cikgu kena kemukakan satu salinan slip gaji terkini. Okey. Dan akhir sekali, borang kebenaran menggunakan kenderaan sendiri. Borang ni saya juga maknai dalam Google Drive untuk perkongsian cikgu-cikgu semua. Okey, semua salinan seperti salinan surat jemputan taklimat, salinan kad pengenalan, salinan muka hadapan bank, salinan slip gaji terkini, semuanya perlu disahkan oleh guru besar. Sekiranya guru besar tiada, cikgu boleh minta pentadbir-pentadbir yang lain untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi bagi pihak guru besar. Tak jadi masalah cikgu ya. Okey, untuk borang tuntutan, ada satu perkara yang cikgu perlu lakukan, iaitu di sebelah kanan atas muka hadapan borang tuntutan, cikgu-cikgu kena cop terima sekolah. Seperti mana yang tertera dalam contoh yang saya berikan. Ini dah lama cikgu Dah lama contoh yang ni. Yang contoh yang saya berikan ni pun menggunakan borang yang lama. Okey, borang baru tu ada gambar yang di belakang tu ya. Okey, jadi cikgu cop, kemudian pastikan tarikh diterima tu adalah tarikh hari taklimat. Ya, tarikh taklimat ataupun kita boleh terimalah sehari selepas, 2 hari selepas. Cikgu-cikgu asalkan bukan Sabtu Ahad. Itu tak jadi masalah. Kemudiannya cikgu-cikgu, nanti kami akan cop terima di sebelah cop terima sekolah. Itu cikgu-cikgu jangan susah hatilah. Itu urusan kami. Cuma saya minta urusan cikgu-cikgu untuk cop terima dahulu sebelah kanan atas. Okey, kalau sekiranya sekolah tak ada cop terima, kita juga menerima apa-apa cop yang menunjukkan ada nama sekolah dan juga ada tarikh yang boleh ditulis. Kadang-kadang ada setengah sekolah menyediakan cop yang besar, kemudian dicop, kemudian tarikh dan ada tulis tindakan. Itu pun kami terima cikgu-cikgu Okey, seterusnya. Okey, cikgu-cikgu pastikan ini biasa berlaku mana ada cikgu-cikgu yang terlupa untuk tanda tangan pada ruangan pengakuan. Cikgu-cikgu tanda tangan pada ruangan pemohon cikgu-cikgu, dan tarikh tu terpulang atas cikgu-cikgu sama ada untuk meletakkannya ataupun tidak. Tapi pada khidmat saya adalah baik cikgu letak tanda tangan borang tu pada sehari selepas taklimat.
itu pada hemat saya lah. Ya, kadang-kadang ada juga kekeliruan berlaku nak tulis tarikh bila. Kalau cikgu rasa tak yakin, tak apa, cikgu boleh kosongkan. Tapi kalau cikgu rasa cikgu tahu tuntutan ni macam mana prosesnya, cikgu boleh isikan sehari selepas taklimat. Mana-mana pun diterima cikgu ya, asalkan jangan tak tanda tangan. Tarikh kami boleh tolong isikan, tapi tanda tangan kami tak boleh tolong cikgu-cikgu Okey, kemudiannya kita minta juga jasa baik cikgu-cikgu untuk membuat pengesahan dengan guru besar ya. Pastikan ada tanda tangan, kemudian di ruangan nama tu pastikan ada cap rasmi ya, guru besar ya. Dan begitu juga dengan tarikh ya. Okey, betul cikgu-cikgu, orang tuntutan ni bukanlah dibayar oleh pihak sekolah, tetapi dibayar oleh pihak IPG. Pengesahan ini dokumen ini perlu ibaratnya diproses di pihak sekolah dan dibayar oleh pihak IPG. Jadi jangan terkonfuse pula cikgu-cikgu. Jangan keliru, maksudnya borang tuntutan ini ditandatangani pengesahannya oleh guru besar. Nanti dalam voucher bayaran untuk elan tuntutan cikgu ni akan ditandatangani oleh pengarah IPG. Jadi benda ni tak jadi isu lah cikgu-cikgu ya. Okey, seterusnya surat jemputan taklimat. Surat jemputan taklimat ni ada waktunya 3 muka surat, ada waktunya 4 muka surat ya. Jadi setiap muka surat perlu disahkan ya, salinan diakui sah oleh pentadbir sekolah. Tak semestinya guru besar boleh minta bantuan. Kalau guru besar tiada apa orang kata, kalau guru besar tiada di sekolah boleh mohon minta jasa baik guru penolong kadar pentadbiran, guru penolong kadar hal ehwal murid, guru penolong kadar co-curriculum ataupun penilaian petang cikgu ya. Pastikan salinan ni ditandatangani, salinan diakui sah bagi setiap muka surat. Okey, selain itu juga bagi dokumen-dokumen lain seperti kad pengenalan, slip gaji dan penyata kewangan, mohon juga cikgu untuk buat salinan diakui sah seperti mana saya terangkan tadi. Suka juga saya ingatkan berkenaan tentang buku bank. Maklumat sekarang cikgu ya, bank dah tak keluarkan buku bank. Jadi buku bank ni satu item yang sangat rare dan bolehlah kalau cikgu masih simpan, cikgu boleh tayang lah pada orang benda-benda rare ni. Kalau ditayang seronok cikgu. Kita ada, orang lain tak ada. Okey, bagi buku bank, sekiranya cikgu tak ada, cikgu boleh gunakan penyata kewangan yang dikeluarkan oleh pihak bank, yang mana penyata kewangan tu mestilah mempunyai nama cikgu, nombor IC cikgu dan juga nombor akaun cikgu. Bank yang dimasukkan adalah bank gaji cikgu ya. Kita tidak terima dah bank selain daripada bank gaji. Okey cikgu, kalau kata boleh ke guna penyata daripada e-bank ataupun online banking, pada saya boleh gunakan sekiranya maklumat yang dikehendaki ada di situ, seperti nama penuh, nombor IC dan juga kad pengenalan ya. Okey cikgu, kita teruskan. Seterusnya bagi borang menggunakan kenderaan sendiri, cikgu borang ni cikgu kena ya. Borang ni juga saya maknai dalam Google Drive yang saya kongsikan dengan cikgu-cikgu. Saya mohon jasa baik cikgu-cikgu ya untuk ubah yang berwarna merah saja. Yang berwarna merah dan juga tarikh lah sekiranya perlu. Okey, cikgu-cikgu masukkan nama cikgu dan guru besar tu merujuk kepada guru besar sekolah cikgu lah. Guru besar macam contoh yang saya berikan, guru besar sekolah Bestari Jaya. Okey, dan kemudian cikgu betulkanlah jarak. Okey, jarak di sini merujuk kepada jarak yang paling hampir daripada sekolah ataupun rumah cikgu ke IPG. Kalau kata cikgu daripada Batu Gajah tetapi cikgu duduk di Simpang Pulai, maka jarak tu cikgu kena letak daripada Simpang Pulai ke IPG. Ya cikgu ya. Okey, dan kemudiannya saya minta jasa baik untuk bahagian tanda tangan pegawai itu merujuk pada cikgu lah. Jangan lupa tanda tangan di situ ya. Tarikh cikgu boleh letakkan yang ni kena sebelum.
tarikh untuk kebenaran ni sebelum taklimat. Jangan selepas taklimat cikgu. Nanti kan susah kami nak menjawabnya. Patutnya kebenaran tu dimohon sebelum pergi taklimat. Okey, seterusnya di bahagian bawah sedikit. Okey, di situ perlukan ada 2 tanda tangan. Tanda tangan guru penolong kanan dan juga yang di bawah adalah tanda tangan guru besar. Cikgu konsepnya tetap sama seperti yang saya terangkan pada borang tuntutan perjalanan. Dia mengibaratkan sekolah menyediakan dokumen pengesahan di pihak sekolah, pembayaran melalui IPG. Jadi benda ni tak ada isu cikgu. Cuma dokumen dia agak banyak sedikit. Tapi kalau kata berbaloi, tak ada masalah cikgu. Okey. Sebelum saya cerita ke sini, juga saya suka ingatkan, jika cikgu-cikgu terlibat perjalanan menggunakan lebuh raya, jangan lupa lampirkan satu lagi salinan, iaitu salinan penyata daripada kad touch and go cikgu ataupun daripada RFID cikgu. Jadi maksudnya adalah bukti yang mengatakan cikgu masuk dari tol mana, keluar tol mana. Cikgu-cikgu. Okey, dan akhir sekali borang tuntutan ni cikgu perlu dihantar ke unit kewangan ataupun di unit praktikum dan kami akan bantu cikgu untuk tolong hantar ke unit kewangan. Okey, alamatnya seperti yang tertera. Cikgu juga boleh meminta bantuan daripada pelajar-pelajar IPG kampus Ipoh yang menjalani praktikum di sekolah cikgu. Kalau sekolah cikgu dekat dengan IPG, boleh minta bantuan para pelajar untuk menghantar orang ni kepada unit praktikum. Okay, saya tak nafikan pelajar-pelajar IPG kebanyakannya duduk berhampiran dengan IPG. Jadi mudah pada mereka selepas habis sekolah boleh datang jumpa saya di unit praktikum untuk menyerahkan borang tuntutan ini bagi pihak cikgu. Tak ada masalah. Okey cikgu berikutnya ni perkara yang paling penting, borang permohonan cikgu mesti sampai ke unit praktikum atau unit kewangan sebelum atau pada 6 hari bulan pada bulan berikutnya. Contohnya pada bulan ini kita mengadakan taklimat, tak kira berapa hari bulan pun, maka tarikh akhir penghantaran adalah 6 hari bulan pada bulan berikutnya. Maksudnya bulan depan lah. 6 hari bulan adalah hari terakhir untuk penghantaran borang tuntutan. Mana-mana borang tuntutan yang penghantaran lewat, kami tidak akan proses cikgu. Saya mohon maaf sangat-sangat kerana proses kewangan ini sangat rigid. Memang tidak dinafikan kadang-kadang pembayarannya lambat, tetapi proses untuk membuat voucher bayaran, memproses dan menyemak borang perlu pada waktu yang sebenar. Cikgu saya mohon maaf sangat-sangat. Saya minta jasa baik cikgu untuk menghantar borang tuntutan ini sebelum 6 hari bulan. Dan cikgu suka saya ingatkan, saya juga minta jasa baik cikgu untuk tidak menggunakan liquid paper ataupun blanko. Kerana borang-borang yang melibatkan kewangan sangat sensitif dengan penggunaan liquid dan juga blanko. Setitis liquid yang jatuh ke borang cikgu, borang cikgu tidak akan diproses. Jadi saya mohon jasa baik cikgu untuk tidak menggunakan blanko dan juga liquid paper. Jadi cikgu, memang betul sebenarnya saya tak nafikan tuntutan perjalanan ni hanyalah orang kata cikgu-cikgunya tidaklah sebanyak mana, tetapi ini adalah hak cikgu-cikgu semua untuk mengemukakan tuntutan. Kerana kalau senang saya cakap saya faham cikgu-cikgu semua bukan orang kata apa berdasarkan pengalaman saya dah cikgu-cikgu. Di sekolah kita
kita kadang-kadang memang kita tak suka nak buat benda ni. Tapi itu hak kita terpulang pada cikgu-cikgu untuk mengemukakan tuntutan ataupun tidak. Tetapi secara peribadinya pada saya, jika cikgu-cikgu mengemukakan tuntutan, kami akan proses. Sekiranya cikgu tidak mengemukakan tuntutan, saya secara peribadinya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas sumbangan cikgu. Semoga sumbangan cikgu itu akan diberkati dan juga mendapat balasan yang setimpal daripada Tuhan. InsyaAllah cikgu-cikgu. Okey, itu saja daripada saya berkenaan tentang tuntutan perjalanan. Sekian, terima kasih.